Saudara, tanpa kita sedar, setiap hari dalam kehidupan kita ini sebenarnya dikelilingi dengan harta intelek. Malah kita jugalah penciptanya. Namun ramai juga pencipta yang kurang tahu bagaimana melindunginya untuk terus menjana pendapatan. Ada 6 jenis harta intelek yang kita boleh daftarkan yang mana akan dikongsikan sebentar saja lagi. Dan juga seringkali ramai yang melihat perkara ini sesuatu yang agak remeh untuk dilaksanakan. Tetapi percayalah, kita tidak akan kena hujan sekiranya telah menyediakan payung terlebih dahulu. Pelindungan harta intelek, topik yang akan dibincangkan dalam Ringgit B seketika nanti. Pastikan anda terus setia bersama saya, Akmal Hafiz Ruslan, untuk 30 minit yang berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini BIS Malaysia edisi 6 Disember 2023. Selain bersiaran menerusi saluran berita RTM dan di TV1, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Dan kita terus ke perkembangan ekonomi semasa. Dimulakan dengan perkembangan ini. Pemberian kredit RM100 e-Madani kepada 10 juta rakyat yang layak dijangka tidak akan menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi negara. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, peruntukan keseluruhan berjumlah RM1 bilion bagi program berkenaan adalah lebih kecil berbanding angka KDNK. Jumlah RM1 bilion itu akan memberi kesan pengganda dalam pasaran wang. Justru ia tidak akan menjejaskan RM1.8 trilion nilai KDNK. Inisiatif daripada Kementerian Kewangan itu bertujuan menggalakkan ekonomi digital dan memupuk budaya pembayaran tanpa tunai. Bantuan kredit e-Madani yang dilaksanakan secara sekali bayar dibuka bagi pendaftaran dan tuntutan mulai 4 Disember hingga 20 Februari 2024. Usahawan PMKS yang terjejas bencana boleh memohon untuk tangguh bayaran balik pinjaman sehingga tempoh 3 bulan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, langkah itu penting bagi membantu usahawan terkesan memulihkan kembali perniagaan yang terjejas. Penangguhan melibatkan pinjaman di bawah kementerian itu seperti Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi. Untuk membenarkan penangguhan pembayaran sehingga 3 bulan misalnya. Sekiranya premis perniagaan ataupun tempat operasi mereka itu berniaga terjejas dengan banjir dan saya meminta kepada agensi-agensi sekiranya menerima permohonan daripada usahawan-usahawan PMKS peminjam kepada agensi-agensi bawah kementerian untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan mereka. Baik saudara, seterusnya kita tinjau prestasi pasaran bersama PNB Investment diikuti harga komoditi setakat tengah hari tadi.
Baik saudara, menurut satu laporan akhbar pada Julai 2023 menyatakan bahawa tahap kesedaran masyarakat untuk mendaftarkan harta intelek masih rendah di negara ini. Ianya disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai kelebihan dan faedah pendaftaran harta intelek kepada perniagaan serta sikap tidak ambil peduli kepentingan melindungi harta intelek dalam kalangan masyarakat. Oleh itu kita akan bawa topik ini iaitu mengupas dengan lebih lanjut perlindungan harta intelek bersama dengan tamu undangan di studio. Tapi sebelum itu kita akan saksikan dahulu apa kata anda untuk topik kita bawakan pada petang ini. Ini adalah satu contoh produk inovasi yang dihasilkan oleh inovator MARA yang telah pun dipatenkan. Tujuan produk ini dipatenkan adalah untuk mengelakkan daripada dicipta idea ini oleh inovator yang lain. Selain dari itu, inovator juga akan mendapat perlindungan undang-undang dan menjadi pemilik produk yang sah. Perlindungan untuk paten diguna pakai selama 20 tahun. Harga intelek perlu dilindungi untuk meningkatkan lagi tahap inovasi, ekonomi dan membentuk sesebuah negara yang berasaskan ekonomi pengetahuan. Hasil ciptaan dan penyelidikan yang praktikal dan berkesan dapat meningkatkan lagi mutu penyelidikan dan mempelbagaikan produk. Justru, langkah-langkah yang wajar perlu diambil untuk melindungi hasil ciptaan dan paten yang terasih agar tidak dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Harta intelek ini adalah merujuk pada inovasi ataupun hasil reka cipta seseorang berkenaan dengan produk ataupun penambahbaikan dari segi proses. Jadi saya melihat perkara ini adalah sangat penting untuk melindungi hak eksklusif terhadap sesuatu produk ataupun proses yang telah kita bangunkan dari segi inovasi dan reka cipta tersebut, supaya pada masa-masa akan datang kita tidak mahu produk ini ataupun inovasi kita ini ditiru ataupun dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu juga secara langsung kita mengharapkan bila ada perlindungan harta intelek, inovasi ini dapat berkembang dari masa ke semasa bagi menghasilkan sesuatu ciptaan yang baru, untuk kita memajukan kita punya negara. Baik, itu kata mereka peri pentingnya untuk perlindungan harta intelek. Dan untuk mengupas dengan lebih lanjut topik ini, kita bersama dengan tamu undangan yang telah pun bersiap sedia di studio bersama dengan saya. Kita bersama dengan Puan Nur Syuhada Muhammad Syafawi, Pengarah Eksekutif Inventor Sdn Bhd Perunding Harta Intelek. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan? Sihat alhamdulillah. Betul Puan, saya sebut tadi Inventor. Betul, Inventor. Inventor. Ya. Inventor. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit latar belakang Puan. Puan dimaklumkan bahawa daripada IPO juga. Ya, previously saya di Perbandaran Timur Malaysia sebagai pegawai pemerintah paten kanan di bahagian kejuruteraan. Dan sekarang ni saya telah mengusahakan syarikat saya sendiri iaitu Inventor Sdn Bhd di mana kita sebagai perunding harta intelek di Malaysia. Itu dia. Dan saya rasa ini satu yang perlu semua kita tahu. Daripada sekecil-kecil mungkinlah kan kita pun dikelilingi dengan harta intelek dan juga sebagainya. Semuanya kalau kita lihat apa jua itu adalah harta intelek. Macam Puan pun ada bawa juga contoh harta intelek, nanti kita akan kongsikan bersama. Boleh Puan? Betul, insya-Allah insya-Allah. Baik, jadi mungkin sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, dengan lebih mendalam lagi, mungkin Puan boleh kongsikan kepada kami, kepada kita semua, kepada para penonton, apa yang dimaksudkan dengan harta intelek ini Puan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak RTM kerana bersedia menjemput saya untuk kita berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan perlindungan harta intelek ini di Malaysia. Baik, kalau mengikut definisi WIPO, World Intellectual Property Organization, mengatakan bahawa IP ini ataupun harta intelek ini adalah suatu bentuk harta yang dihasilkan daripada ciptaan minda seseorang. So daripada idea terbitnya lah macam-macam produk yang kita ada, yang kita nampak pada hari ini, seperti reka cipta produk, proses, and then ada juga nama, bahan abstrak, lukisan, apa semua produk-produk yang ada di sekeliling itu berasal daripada hasil ciptaan minda dan digunakan untuk perdagangan lah biasanya. Itu baik, itu ringkasannya harta
harta intelek. Dan kalau kita tengok puan, untuk harta intelek ni seperti mana kita tengok dalam satu logo dan juga sebagainya. Betul. Ada tanda bulat, ada T, ada C, kan? Itu semua. Jadi ianya memberikan satu makna yang berbeza setiap satunya. Iaitu ada paten, cap dagang dan hak cipta. Kalau kita satukan semua tu, tak boleh ke puan? Okey, tak boleh Tuan Akmal. Kenapa tu? Baik, kalau kita tengok sebenarnya macam ni, dalam satu produk tu, dia boleh terdiri daripada pelbagai komponen IP, pelbagai komponen hati intelek dalam satu produk. Okay? Dan kita kena bezakanlah setiap komponen tu. Okay, dalam di Malaysia ini, di bawah perlindungan, di bawah Perbadangan Hati Intelek Malaysia, di Malaysia kita kawal selia untuk 6 kategori hati intelek lah, iaitu yang pertamanya patents, cap dagangan, hak cipta, reka bentuk perindustrian, dan kita ada juga layout sirkuit lisensi atau lita bersepadu. Dan yang terakhir adalah petunjuk geografi. Jadi semua komponen-komponen ni perlu dibezakanlah, dan saya rasa di Malaysia ni ataupun masyarakat kita ni sangat sinonim dengan perkataan patent. Betul tak? Semua benda pun nak dipatenkan kan. Kita nama nak dipaten, lagu nak patent kan. Tapi sebenarnya itu adalah orang kata definisi yang kurang tepat sebenarnya. Kalau kita sebut patent ni sebenarnya merujuk kepada hasil-hasil inovasi yang menyelesaikan masalah. Boleh jadi produk, boleh jadi proses. Itu adalah patent. Dia dalam bidang teknikal lah, dalam bidang teknologi. Dia menyelesaikan sesuatu problem dalam bidang yang spesifik. Okay? So sebagai contoh, kalau kita tengok television, handphone yang kita bawa tu, dia ada teknologi broadcast kat situ, ada wireless, ada internet teknologi dan sebagainya, AI itu semua adalah patent lah, yang ada teknologi. Tapi tak semestinya semua teknologi, ada yang simple produk pun ada. Iaitu yang melibatkan produk ataupun proses. Yang keduanya, kalau kita tengok cap dagangan, cap dagangan pula dia merujuk kepada tanda nama yang kita berikan kepada sesuatu produk tu untuk bezakanlah antara produk A dengan produk B, servis A dengan servis B. So kita nak bezakan antara satu-satu produk dengan produk yang lain. Itu tanda nama. So dia boleh jadi logo, boleh jadi nama, signature, slogan pun boleh jadikan sebagai cap dagangan ataupun kombinasi dia. Dan yang seterusnya kita ada hak cipta, di mana hak cipta tu dia diberi kepada mereka creator, yang berkaitan dengan karya lah. Itu saya rasa macam biasa lagu, lirik. RTM sangat dekat dengan copyright bagi saya. Filem dan juga sebagainya. Itulah dia. Dan yang seterusnya adalah reka bentuk perindustrian, yang mana reka bentuk perindustrian ni dia melibatkan reka bentuk yang unik, yang 3D ataupun 2D, yang luaran dia tu yang kita nak lindung luaran. Contohnya macam perabot. Betul. Produk perabot, kerusi yang kita duduk ni. So dia ada unique design dekat situ yang kita kena lindungi dia, yang reka bentuk itu. Dan yang terakhirnya adalah petunjuk geografi. Dia pun sama macam trademark, dia adalah tanda yang kita beri kepada spesifik produk yang terhasil daripada lokasi ataupun geografi yang tertentu sahaja. Contohnya macam labu sayung di Perak. Mempelam harum manis, contohnya itu produk yang spesifik mengikut lokasi geografi. Itu banyak. Jadi kita kena bezakanlah antara komponen ni. Bukan semua benda boleh dipatenkan. Itu. Jadi kita sekarang dah jelas lah patent dia berbeza dengan cap dagang, dia berbeza dengan hak cipta lain. Dia tak boleh kalau misalnya skrip ataupun penulisan lagu tu kita nak patent kan, tak boleh. Dia bukan kategori yang sama. Seperti mana yang kita lihat pada skrin, ini menunjukkan petunjuk geografi. Seperti mana yang puan kongsikan tadi tu, pelam harum manis dan sebagainya. Kita boleh juga jaga rupanya. Boleh. Kek lapis Sarawak semua itu. Betul. Semua ni memang dah biasa usahawan buat, tapi mereka mungkin terlupa untuk lindungi harta intelek. Betul, tepat sekali Akmal. Saya rasa macam nak membuat harta intelek semua ni perlindungan semua. Betul. Kalau suara ni kategori mana puan? Suara ni kita kena terjemahkan dia dalam bentuk lirik lagu ke, dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk lagu. So itu adalah hak cipta lah. Nampak tak dah pandai sikit dah. Dan perlindungan itu berbeza-beza setiap kategori. Kalau macam patent 20 tahun daripada tarikh penfailan.
didaftarkan, trademark tu selama-lamanya. So kalau trademark, kalau macam contoh Tuan Kemal ada hasilkan satu produk, contohnya jus minuman ni, nak raya tak lama nak puasa tak lama lagi kan, so ada keluarkan satu jus. So jus tu you bagi satu nama atau tanda nama kepada produk tu, dah jadi trademark dekat situ, dah ada cap dagangan dia. Jadi dia punya cap dagangan tu akan wujud selama-lamanya, infinity, provided kena renew lah setiap 10 tahun. So semua arti intelek ini ada yang kena renew, ada yang kena register. Dia bergantung kepada setiap kategori lah. Jadi kalau kita tengok yang trademark tu yang bulatan, dalam dia ada tulisan T. Ataupun yang R semua tu, okey, macam mana tu kan? Betul. Macam-macam kita tengok kan? Betul. Sangat kekeliruan di luar sana kan, masyarakat kita sama tak berapa sure hati intelek ni macam mana dia punya berfungsi dia. So kalau kita tengok produk yang lain tu ada yang tulis TM, ada yang tulis R dalam bulatan. Okey, beza sebenarnya. Macam yang TM tu dia adalah trademark kepada produk itu. Dia macam bagi tahulah, dia just bagi tahu kepada public yang ini adalah trademark saya. Ini ada cap dagangannya, ini adalah logonya. Tetapi ini tidak ada perlindungan sebenarnya. Belum lagi didaftarkan. Kita kena pasti trademark dianya belum lagi didaftarkan sebagai perlindungan harta intelek. Betul. Jadi kalau R tu adalah registered trademark. Trademark yang sudah pun dilindungi, yang sudah pun didaftarkan dengan pihak MYPO lah. Jadi bila ada dilindungi, of course dia dah ada hak milik yang penuh kepada trademark tersebut. Jadi dia bolehlah ambil tindakan. Itu yang pentingnya bila ada trademark ni, ada orang kata apa, harta intelek tu. Dia sudah didaftarkan. Jadi orang lain tak boleh ambil lah. Jadi kalau seandainya lah orang menduplikasi ataupun ambil harta intelek yang telah pun didaftarkan, maka pencipta itu ataupun owner itu boleh mengenakan tindakan yang sewajarnya. Betul, boleh mengambil tindakan. Itu dia pentingnya untuk kita laksanakan perlindungan harta intelek apa juga yang kita lakukan. Tapi yang pertamanya apa yang saya faham tadi, kita kena pasti dulu produk kita itu masuk kategori apa. Betul. Dan seterusnya mungkin kalau nak dapatkan nasihat serta panduan, boleh untuk kita sama-sama layarilah di MyIPO dan juga sebagainya. Boleh. Baik, jadi kalau kita nak menyentuh pula tentang usahawan seperti mana yang Puan kongsikan tadi kan, kek lapis, buah mangga dan juga sebagainya, kepentingan untuk para usahawan melindungi harta intelek ini sebahagian daripada aset dalam perniagaan mereka. Pandangan Puan bagaimana? Okey, baik. Bila kita sebut pasal aset ni sebenarnya, bila kita nampak macam contohlah aset yang kita nampak, kita ada rumah, kita ada perniagaan kita, itu yang biasa, itu aset yang kita kan, tahu, kita nampak, kita faham. Betul. Tapi di sebalik aset yang ada dalam perniagaan tu, dia ada aset harta intelek itu sendiri dekat situ. Maksudnya idea yang mereka hasilkan produk tu, itu diketika sebagai aset harta intelek. Dia ada bersifat tidak ketara, aset yang tak nampak, yang tidak boleh disentuh, tak ada physical presence. Okey, tapi dia boleh dilindungi. Jadi bila kita nampak ada aset yang kita nak lindung tu, kita kena daftarkan dia dengan MYPO, so that kita dapat satu bentuk pemilikan yang mutlak lah, yang mana kita boleh memberitahu pada semua yang harta intelek ni adalah produk ni adalah kita punya, kita sebagai pemilik, sebagai owner kepada harta intelek tersebut. Tak kisahlah dia adalah dia punya jenama tu, dia punya barangan yang kita buat, yang kita hasilkan, itu semua daripada idea asalnya kan. Sebab kalau kita tak lindung, masyarakat di luar sana tak nampak itu adalah harta intelek kita. Okey, mereka akan sewenang-wenangnya ambil idea tu, ciplak, tiru, ubah suai mengikut selera masing-masing lah kan. Dan yang paling orang kata teruk bahayanya sekali, mereka daftarkan pula harta intelek atas nama mereka sendiri, padahal kita sebagai owner, orang lain, betul. Hasilnya adalah hasil kita, tapi orang lain pula yang mengambil nama. Masa itu kita janganlah marah dan juga sebagainya, sebab kita tak mengambil tindakan untuk melindungi harta intelek yang kita buat. Jadi kalau kita rasa macam kita mencipta sesuatu dan juga kita rasa itu adalah hak milik kita, perlu kita daftarkan. Jadi kalau seandainya kita daftarkan dah pun rasmi, official daftar, ada orang yang menggunakannya, maka kita boleh ambil tindakan juga sebagainya. Tapi macam kita tak tahu, contohlah macam idea kita keluarkan ini, kita mungkin tak nampak adakah idea ini dah ada ataupun sama dengan orang lain. Jadi macam mana Puan? Okey. So normally lah kita biasanya bila kita nak daftarkan sesuatu, pihak yang memberi pendaftaran tu akan menyemak dulu, meneliti, akan buat orang kata searching lah, dia punya kod tu searching. Kita akan search dulu, tengok ada tak nama yang sama sebenarnya
sebenarnya? Baik. Ada tak produk yang sama, masalah solution yang sama kepada yang apa yang kita telah hasilkan lah. Jadi kalau sebab nak orang kata hati intelek ni dia akan diberi kepada pemilik ataupun pembuat produk tu hanya unik kepada dia saja. Maknanya originality, novelty tu ada dekat situ. So kita bagi hanya kepada orang tu saja. Jadi tidak sama dengan idea orang yang lain. Itu yang uniknya IP ni. Jadi mesti dia semak tak sama dengan orang lain. Kalau sama, ada kemungkinannya agak susahlah untuk dapatkan didaftarkan betul secara official. Baik. Jadi itu yang kita kena pasti dan juga apa yang kita perlu faham tentang idea produk dan juga apa juga kita hasilkan perlu dilindungi. Jadi kalau kita lihatlah Puan, ini mungkin ataupun rata-rata lah beranggapan bahawa harta intelek ini sebagai langkah terakhir untuk difikirkan sama ada mahu meneruskan perniagaan mereka tanpa pendaftaran atau terus saja berniaga tanpa menghiraukan produk mereka atau perniagaan mereka ditiru orang lain. Jadi pandangan Puan bagaimana? Ya, betul Tuan. Tepat sekali. Memanglah tidak dinafikan fenomena kita di Malaysia ni, kalau kita boleh dikatakan 90% sekarang ni perniagaan kan sumber kekayaan baru kan contohnya. Betul. Jadi semua orang ada bisnes, semua orang ada perniagaan, tapi mereka tak sedar yang perniagaan mereka ni sedang dilihat oleh orang lain. Betul. Pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak ketiga yang berminat dengan kita punya produk kan. So bila kita kata melindung hati intelek ni sebagai orang kata langkah terakhir. Okey, mereka tak nampak sebabnya ialah kalau kita ada company kita daftar dengan SSM. Tapi bila kita ada produk yang baru, kita tak pernah pun terfikir. Tak terfikir pun nak daftar. Mungkin itu adalah langkah terakhir. Mungkin kita tak terfikir pun nak daftar sebabnya ianya tidak wajib. Ianya depends ataupun bergantung kepada seseorang individu tu sama ada nak daftar ataupun tidak. Tetapi malangnya kalaulah produk itu ditiru orang lain, ditiru oleh orang lain ataupun orang kata diambil idea tu, betul, kita akan berputih matalah dekat situ. Sebabnya bila kita dah katakan bisnes sudah maju, kita dah bina empire dalam 10 tahun apa semua tu, kita dah bina buat kilang dan sebagainya, alih-alih orang lain yang ambil nama kita. Dan dia gunakan platform itu dah marketing dan juga sebagainya. Betul. Kita lebih mengutamakan kepada marketing di luar, lebih mengutamakan kepada hire influencer dan sebagainya. Tapi yang hati intelek itu, trademark itu sendiri tidak dilindungi. Betul. Sebab bila hati intelek ini tidak dilindungi ataupun tidak didaftarkan dalam pihak MYPO, dia seolah-olah macam memberi percuma kepada semua orang. Kan? Jadi dia tak dapat perlindungan kat situ. Jadi kita nak ambil tindakan undang-undang pun agak susah lah. Agak susah sebab tak ada pemilikan yang hak, yang mutlak kan. So kat situ. Terus saya rasa macam daripada sekecil-kecil produk contohnya macam nasi lemak daun pisang meletup. Jadi kalau itu kita gunakan itu, seandainya kita jualan tu mendapat peluangan yang sangat bagus dan juga sebagainya seperti nama je lah. Jadi kita perlu daftarkan segala-galanya. Kalau contohnya itu, apa yang kita perlu daftarkan Puan? Adakah namanya, produknya, nasi lemak itu sebagai apa? Nama itu sebagai apa? Ya, baik, nampak macam ada satu kata kekeliruan harta intelek juga lagi kat situ kan. Kalau namanya tu adalah trademark lah, cat dagangan. Tapi kalau katakan ada mesin yang digunakan untuk menghasilkan nasi lemak itu menggunakan mesin teknologi, contohnya kita buat teknologi retort ada proses dekat situ, iaitu kemungkinannya ada pattern lah. Dan dia punya bentuk pula, katakan nasi lemak tu dibuat dalam bekas yang unik, yang cantik, packaging dia, label semua tu, iaitu di bawah reka bentuk perindustrian. Ada banyak sebenarnya. Jadi satu produk, kita hasilkan satu produk, tapi kita dapat lindung semua intelek, kesemuanya. Dan yang menariknya Akmal, bila kita dah ada produk itu, dah pastinya ada permintaan yang tinggi, betul? Jadi dia akan menaikkan pemasaran dia akan menaikkan branding jenama, dan sudah pasti memerlukan banyak tenaga pekerja yang membantu untuk memasarkan, untuk memproduce produk itu dengan lebih banyak dan kuantiti yang banyak kan. Jadi dia sebenarnya menaik taraf ataupun memberi added value lah, value tambah kepada sesebuah perniagaan. Baik, itu dia. Dan kalau kita tengok juga, selain daripada itu, manfaat yang boleh diperolehi sekiranya harta intelek ini didaftarkan, selain daripada yang kita kongsikan tadi Puan. Betul, sangat penting Kamal. Bila kita dah daftarkan harta intelek itu, sudah pastinya lah kita akan mendapat satu bentuk hak eksklusif yang diberi kepada pemunya harta intelek itu sendiri lah. Maknanya kita bila dapat hak bentuk eksklusif itu,
pemunya hati intelek ini akan mendapat hak untuk menghalang orang lain daripada meniru, daripada menggunakan kita punya hati intelek itulah kita punya produk tu. So dia dapat menghalang orang lain daripada mengambil kesempatan manipulasi kepada kita punya produk. Jadi dalam masa yang sama, kalau produk itu ditiru oleh orang lain dan pemunya tu sebab dia dah daftar dengan Perbandaran Hati Intelek contohnya, dia dah ada perlindungan, dia boleh ambil tindakan undang-undang lah. Dia boleh ambil tindakan undang-undang, boleh orang kata buat laporan kepada pihak KPDN. KPDN pun ada dia punya buat kuasa untuk ambil tindakan kepada produk yang ditiru ini. Supaya bila ada tindakan diambil, terselamatlah kita punya produk. Betul, tu rasa macam jadi kena lindung. Apa yang kita nak buat, apa yang saya nak buat, semua saya nak lindung, saya nak daftarkan. Baik, Puan, saya ringkas dia mungkin yang terakhir. Kalau kita tengok peri pentingnya lah sekali lagi harta intelek ini di Malaysia kepada kita semua. Okey, peri pentingnya bagi saya lah, sesebuah negara itu kalau maju dan orang kata meningkat ekonomi dan sebagainya itu perlulah dijanakan daripada hasil daya kreativiti, hasil intelektual yang ada pada rakyat dia. Jadi umum kita dah tahu 90% rakyat kita banyak buat perniagaan, banyak buat bisnes, tapi dalam masa yang sama kita dapat menaikkan ekonomi sesebuah negara. Jadi bila adanya hati intelek ini dilindungi sepenuhnya, sebab setiap hati intelek ini dilindungi dalam tempoh yang lama. Jadi tidaklah kita buat produk tu sekadar setahun, 5 tahun, lepas tu kita dah tak jumpa dah produk tu. Orang nak cari balik dah tak jumpa kan. Tapi bila kita adanya hati intelek, kita serius terhadap perlindungan hati intelek itu, dia akan menyebabkan perniagaan ini akan berkembang dan bertahan lama. Baik, itu dia peri pentingnya untuk kita membuat perlindungan harta intelek. Terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, Puan Nur Syuhada Muhammad Syafawi, pengarah eksekutif Invensa yang berhad perunding harta intelek untuk perkongsian yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Baiklah saudara, Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia hari ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.